Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah Fitria binti Abdul Alif, bernomor matriks BQ231601119. Saya akan bercakap tentang pengenalan, di mana perbankan Islam merupakan sistem kewangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah Islam. Ia menekankan nilai keadilan, ketulusan amanah dan juga tanggungjawab sosial dalam setiap urusan kewangan. Ia melarang amal riba, iaitu faedah, gharar, ketidakpastian dan juga maisir, iaitu perjudian. Ia bertujuan mewujudkan sistem kewangan yang lebih adil, beretika serta menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seterusnya, kontrak kafalah. Kafalah ialah kontrak jaminan yang melibatkan kafil, iaitu penjamin, ma'ful anhu, pihak yang dijamin, dan juga ma'ful lahu, pihak yang menerima jaminan. Penjamin bertanggungjawab memenuhi kewajipan pihak yang dijamin sekiranya berlaku kegagalan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Menurut Al-Zuhaili tahun 2003, kafalah merupakan penggabungan antara tanggungjawab penjamin terhadap hutang ataupun kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang berhak menuntut. Akhir sekali, kepentingan kontrak kafalah. Ia digunakan sebagai mekanisme pengurusan risiko dalam sistem perbankan Islam. Ia membantu mengurangkan risiko kegagalan pembayaran, yaitu default risk, serta meningkatkan keyakinan dalam urusan keuangan. Ia mengukuhkan aktiviti perdagangan dan pembiayaan dengan menyediakan jaminan yang mematuhi prinsip syariah. Akhir sekali, ia menyokong kepada pembangunan sistem kewangan Islam yang lebih stabil, beretika dan selaras dengan objektif maqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira binti Sair, bernomor matrik BQ231601130. Saya akan membentangkan tentang konsep kontrak kafalah, rukun dan syarat serta jenis kontrak kafalah. Baiklah, masuk kepada konsep kontrak kafalah, di mana dari sudut bahasa ia bermaksud jaminan, tanggungan atau penangguhan. Kalau dari sudut istilah pula, ia bermaksud akad jaminan di mana seorang penjamin atau kafil bertanggungjawab menanggung kewajipan pihak lain terhadap pihak yang berhak menuntut. Kontrak kafalah, dia mempunyai 5 rukun dan syarat utama. Pertama ialah penjamin atau kafil yang mestilah baligh, berakal dan melaksanakan akad secara sukarela. Kedua pula ialah pihak yang menuntut. Ketiga ialah pihak yang ditanggung. Dan keempat ialah perkara yang dijamin. Perkara yang dijamin mestilah jelas dan sah di sisi syarak. Dan yang terakhir ialah ijab dan kabul, iaitu persetujuan antara kedua-dua pihak. Selain itu, terdapat 4 jenis kafalah. Pertama sekali ialah kafalah bi al-nafs, iaitu jaminan ke atas diri seseorang. Yang kedua pula ialah kafalah bil al-mal, iaitu jaminan ke atas harta atau kewangan. Dan yang ketiga ialah kafalah penyerahan benda, di mana jaminan bahawa sesuatu barang itu akan diserahkan kepada pihak yang berhak. Dan yang terakhir ialah kafalah al-ain, iaitu jaminan terhadap kualiti atau keadaan sesuatu barang. Kontrak kafalah ini dia merupakan satu bentuk jaminan yang bertujuan melindungi hak semua pihak dan memastikan setiap tanggungjawab itu dapat dipenuhi mengikut prinsip syariah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Fakira binti Saujar, nomor matriks BQ2311045. Saya akan membentangkan peranan kontrak kafalah. Peranan yang pertama ialah memberikan jaminan kepada pihak ketiga. Kontrak kafalah ni dia membolehkan bank Islam bertindak sebagai penjamin sekaligus memastikan pihak ketiga tu menerima hak mereka sekiranya pelanggan gagal memenuhi obligasi kontrak. Seterusnya, memudahkan aktiviti perdagangan dan perniagaan. Kontrak kafalah ni dia memudahkan syarikat untuk menyertai tender dan menjalankan urusan perniagaan tanpa perlu menyediakan cagaran yang besar. Sekaligus ia akan meningkatkan kecairan wang. Yang ketiga ialah mengurangkan risiko dalam transaksi. Kontrak kafalah dia akan melindungi pihak ketiga daripada risiko kegagalan pelanggan memenuhi kontrak, manakala bank pula menjalankan penilaian kewangan bagi mengurangkan risiko kerugian. Assalamualaikum, saya Nur Fatika Nasazila binti Saimin, nomor matriks BQ231100076. Saya akan membentangkan mengenai contoh pengaplikasian kontrak kafalah. Kontrak kafalah merupakan kontrak jaminan. Penjamin bertanggungjawab untuk menjamin kewajipan pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan. Kontrak ini dia digunakan secara meluas dalam keuangan Islam bagi mengurangkan risiko dan meningkatkan keyakinan dalam urus niaga. Contoh yang pertama yaitu Bank Guarantee I ataupun BGI dan juga Shipping Guarantee I, di mana digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Bank bertindak sebagai penjamin kepada pelanggan dan akan membayar pampasan kepada
kepada pihak ketiga sekiranya pelanggan gagal untuk memenuhi tanggungjawab. Bagi contoh, RHB Islamic Bank menawarkan produk BGI berasaskan kontrak kafalah. Seterusnya yang kedua, jaminan pribadi dan pembiayaan perumahan Islam. Ahli keluarga ataupun pihak ketiga boleh menjadi penjamin. Hal ini dia membantu individu yang tidak mempunyai cagaran mencukupi untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank. Seterusnya yang ketiga, skim jaminan Islam yang mana diuruskan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, yaitu CGC. CGC bertindak sebagai penjamin kepada usahawan PKS dengan menanggung sebahagian risiko kegagalan pembayaran balik. Karena ianya memudahkan usahawan untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan perniagaan mereka. Yang terakhir, insurans deposit Islam yang diuruskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia iaitu PIDM dengan menggunakan konsep kafalah bil al-ajar yang mana jaminan yang diberikan melalui bayaran perkhidmatan. Sistem ini dia melindungi deposit pelanggan dan meningkatkan keyakinan terhadap institusi keuangan Islam. Secara keseluruhannya, kontrak kafalah ini dia membantu menjamin tanggungjawab keuangan, mengurangkan risiko kemungkinan dan menyokong pembangunan produk keuangan Islam yang patuh syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Maisarah binti Salahuddin, nomor matriks PQ 23110078. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran dalam pelaksanaan kontrak kafalah. Secara umumnya, walaupun kontrak kafalah merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan Islam yang berfungsi sebagai jaminan terhadap sesuatu kewajiban, namun pelaksanaannya masih berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu diberikan perhatian. Cabaran pertama iaitu risiko moral ataupun moral hazard dalam kalangan pihak yang dijamin iaitu maqul anhu. Risiko moral berlaku apabila terdapat pihak yang dijamin menjadi kurang bertanggung jawab kerana mengetahui bahawa terdapat penjamin yang akan menanggung risiko sekiranya berlaku kegagalan terhadap pembayaran. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai penjamin mungkin mengambil mudah terhadap pembayaran hutang kerana merasakan beban tersebut boleh dipindahkan kepada penjamin. Situasi ini boleh memberikan kesan kepada penjamin dan institusi keuangan Islam kerana perlu menanggung risiko keuangan yang lebih besar. Oleh itu, proses penilaian kelayakan pelanggan, pemantauan pembayaran dan pengurusan risiko amat penting. Dalam Islam, setiap pihak perlu memegang amanah seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Nisa ayat 58 bahawa Allah memerintahkan manusia supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Cabaran kedua ialah kekurangan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap konsep kafalah. Masih terdapat individu yang menganggap menjadi penjamin hanyalah satu bentuk bantuan kepada keluarga atau rakan tanpa memahami implikasi sebenar. Hakikatnya, seorang penjamin mempunyai tanggungjawab dari sudut undang-undang dan syariah sekiranya pihak yang dijamin gagal melaksanakan kewajiban mereka. Oleh itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan berkaitan kontrak kafalah supaya mereka memahami hak, tanggungjawab dan risiko sebelum bersetuju menjadi penjamin. Prinsip ini selari dengan Surah Al-Maidah ayat 1 yang menyuruh orang beriman supaya memenuhi segala akad dan perjanjian yang telah dibuat. Seterusnya, cabaran ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang dan penyelesaian pertikaian. Walaupun kafalah mempunyai asas yang kukuh dalam fiqh muamalat, pelaksanaannya dalam sistem moden kadang-kala menghadapi masalah seperti proses mahkamah yang terlalu panjang, isu dokumentasi kontrak dan kesukaran mendapatkan semula bayaran daripada pihak yang gagal membayar. Sebagai contoh, apabila pelanggan gagal memenuhi kewajipan keuangan, institusi keuangan sebagai penjamin perlu membuat pembayaran terlebih dahulu kepada pihak yang menuntut sebelum mendapatkan semula bayaran daripada pelanggan. Oleh itu, sistem dokumentasi dan mekanisme penyelesaian pertikaian perlu diperkukuhkan agar hak semua pihak dapat dilindungi. Cabaran yang terakhir iaitu perkembangan teknologi keuangan atau fintech dalam pelaksanaan kafalah. Penggunaan sistem digital memberikan kemudahan seperti proses permohonan yang lebih cepat dan mudah. Namun begitu, ia turut menimbulkan cabaran seperti kurangnya kefahaman pengguna terhadap kontrak digital, risiko keselamatan dan serta kemungkinan berlakunya manipulasi maklumat. Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi adalah dibenarkan selagi mematuhi prinsip syariah seperti kejelasan akad, keadilan dan mengelakkan unsur gharar. Oleh itu, institusi keuangan Islam perlu memastikan sistem digital yang digunakan mempunyai tahap keselamatan yang tinggi serta menyediakan penerangan yang jelas kepada pengguna. Kesimpulannya, pelaksanaan kontrak kafalah berhadapan dengan beberapa cabaran utama iaitu risiko moral, kurangnya kefahaman masyarakat, isu penguatkuasaan undang-undang serta cabaran pendigital. Oleh itu, kerjasama antara institusi keuangan, pihak berkuasa dan masyarakat Islam amat penting bagi memastikan kontrak kafalah terus berfungsi sebagai instrumen jaminan Islam yang berasaskan prinsip amanah, keadilan dan pemeliharaan konstitusi syariah. Sekian, terima kasih. Seterusnya masuk kepada kesan dan implikasi kontrak kafalah. Pertama, dia memperluas akses pembiayaan dan juga menyokong pembangunan industri di mana kontrak kafalah ini dia membolehkan individu ataupun usahawan untuk mendapatkan pembiayaan walaupun tidak mempunyai cagaran yang mencukupi. Sekaligus ianya menyokong pembangunan ekonomi. Yang kedua, dia memberi kesan kepada mekanisme mitigasi risiko. Kehadiran penjamin dia membantu mengurangkan risiko kegagalan pembayaran balik dan juga memberi keyakinan kepada bank untuk menyalurkan pembiayaan. Seterusnya yang ketiga, menjana pendapatan melalui bayaran perkhidmatan di mana institusi keuangan ini dia boleh menjana pendapatan melalui bayaran perkhidmatan seperti bank guarantee tanpa melibatkan unsur riba. Keempat,
dia menyokong pencapaian maqasid syariah, di mana kontrak kafalah ini dia menyokong hifz al-mal, iaitu pemeliharaan harta, dengan memastikan bahwa urus niaga keuangan ini lebih selamat dan terjamin. Terakhir pula, kepatuhan terhadap syariah dan garis panduan yang jelas, di mana pelaksanaan kontrak kafalah ini dia memastikan produk keuangan Islam mematuhi prinsip syariah, serta bebas daripada unsur riba dan juga gharar. Secara kesimpulannya, kontrak kafalah ini dia bukan sahaja berfungsi sebagai jaminan keuangan, malah dia membantu untuk mengurangkan risiko, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan juga memperkukuh sistem keuangan Islam. Akhir sekali masuk kepada kesimpulan dan cadangan penambahbaikan, di mana kontrak kafalah merupakan instrumen penting dalam perbankan Islam sebagai mekanisme jaminan bagi melindungi hak pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Aplikasi kafalah melalui produk seperti Bank Guarantee, BGI, Shipping Guarantee, SGI, dan jaminan pembiayaan CGC dan insuran deposit Islam PIDM menunjukkan kesesuaiannya dalam sistem keuangan moden. Kontrak kafalah membantu dalam pengurusan risiko, meningkatkan keyakinan dalam perdagangan serta menyokong kestabilan industri keuangan Islam. Pelaksanaannya selaras dengan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggungjawab serta menyokong pencapaian maqasid syariah. Antara cabaran pelaksanaannya ialah pertama, risiko moral dalam kalangan pihak yang dijamin, kurang kefahaman masyarakat terhadap konsep dan fungsi kafalah, seterusnya cabaran dari aspek penguatkuasaan undang-undang dan dokumentasi kontrak, akhir sekali perkembangan teknologi keuangan fintech yang memerlukan sistem keselamatan dan tadbir urus syariah yang kukuh. Antara cadangan penambahbaikan adalah pertama, memperkukuhkan lagi literasi keuangan Islam bagi meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap hak dan tanggungjawab dalam kontrak kafalah. Seterusnya, menambah baik pengurusan risiko, penilaian pelanggan dan dokumentasi kontrak bagi memastikan ketulusan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, memperkasakan lagi tadbir urus syariah agar produk berasaskan kafalah kekal mematuhi prinsip Islam. Selain itu juga meningkatkan penggunaan teknologi digital dengan sistem keselamatan yang lebih baik. Akhir sekali, menggalakkan penyelidikan berkaitan aplikasi kafalah dalam era fintech dan keuangan Islam moden.